Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini, amin. Wattasi'u, yang kesembilan pada perkara yang membatalkan salat itu ialah asyurbu, minum. Wahwa kal akli fi mamarra, hukumnya sama macam makan seperti yang telah dahulu, perkara yang ke 8 sebelum ini. Wa mislu syurbi ibtila'ur riqil mukhtaliti bi ghairihi, kias kepada minum itu ialah menelan air liur yang bercampur dengan benda asing. Contohnya air liur tu ada rasa masin, manis, tak ada tambah pun air liur tu, air liur juga, cuma ada rasa kan. Rasa artinya benda asing, batal. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau dikumpulkan air liur tu penuh mulut, kemudian telan, jadi hukum sama macam minum, batal juga. Iz al-qa'idatu anna kullama abtala as-sawma abtala as-salata, sebab menurut kaedah semua yang membatalkan puasa semuanya membatalkan solat juga. Wal asyaru, ke-10 yang membatalkan solat itu ialah al-qahqahah, ketawa fi dhahak. Pada dhahak ni ketawa, tapi ketawa yang jenis ada bunyi, qahqahah ni ada bunyi, ketawa yang ada bunyi. Bi khuruji harfaini fa aktsara, dengan mengeluarkan dua huruf pada bunyi itu atau lebih. Wal buka, dan menangis juga membatalkan solat. Walau min khaufil akhirati, sekalipun menangis kerana takutkan akhirat. Dia baca ayat Quran, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, contoh dia nangis kerana takutkan peristiwa kiamat ataupun peristiwa akhirat. Maka bila dia menangis tu ada keluar bunyi anin, contoh wal anin, dia menangis kan, keluarkan bunyi nangis. Bukan bunyi dia baca Quran tu, tapi bunyi lain, yang tu membatalkan. Tapi kalau dia baca Quran tu dengan nada menangis, contohnya kan, itu tak batal, sebab bunyi yang lain tu hanya satu patah je, tak batal lah. Tapi nada menangisnya tu adalah nada baca Quran, bukannya nada menangis dia tu lain daripada bunyi Al-Quran. Itu tak batal, yang tu tak batal. Yang batal tu itu dah bukan bunyi baca Quran lagi, batal, dah bunyi asing. Okey, kalau dia ghalabah, takut akan Allah Ta'ala, takut akan akhirat, dia kena tahan. Kalau ghalabah terkeluar juga, maka bila itu namanya ghalabah, tidak membatalkan, seperti dalam bab berkata-kata dalam solat yang terdahulu, perkara membatalkan solat dengan berkata-kata. Tapi setelah ditahan, kemudian terlepas, itu tidak batal, tapi sikit. Tapi kalau banyak banyak, batal lah, walaupun ghalabah ke tak ghalabah ke, batal. Okey. Wa ta'wah, dan mengadu sakit, mengerang, batal. Wa nafkh, dan mengembus napas, mengembus angin, minal fami awil amfi, daripada mulut ataupun daripada hidung, atau batal lah. Asal keluar bunyi aja, kalau lebih 2 huruf batal. Kalau 2 huruf atau lebih, lebih daripada 1 huruf, lebih daripada 1 huruf batal, dengan sengaja. Jadi anin, takwah, nafakh tadi tu, menangis, mengerang dan mengembus itu mislu dhahak, seperti hukum berketawa juga.
in zahara biwahidin min ma dzukir harfan, jika keluar daripada perbuatan yang tadi itu tu lebih daripada dua huruf atau lebih, dua huruf, keluar dua huruf batal atau lebih lagi lah batal. Kama marrat al-isyaratu ilaihi, seperti yang terdahulu telah dibicarakan. Wal hadi asyara, yang ke-11 perkara yang membatalkan solat itu ialah ar-riddah, murtad, fi asna'iha, ketika sedang dalam solat. La ba'dal faragh minha, tidak selepas selesai solat. Murtad selepas habis solat, solat tu tetap sah. Yang batal tu kalau tengah-tengah solat tu dia murtad, naudzubillah min dzalik, batal solat tu. Fa innaha la tubtilul amal, murtad itu tidak membatalkan amalan, melainkan in ittasalat bil maut, kecuali kalau murtad itu berterusan sampai dia mati, kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum. Dan siapa yang murtad daripada kamu daripada agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang yang hancur segala amalan mereka. Al-Maidah ayat 54. Setiap kali kita menyebut murtad, maka disunat kita berdoa wa na'iyadzubillah min zalika, aku berlindung kepada Allah daripada yang demikian itu. Kita mohon perlindungan daripada murtad, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah. Tak ada daya dan upaya kita melainkan daripada pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi dia tak mati, dia punya pahala, dia punya amalan tu tak batal. Tapi walakinna tahbutu sawabu amalihi, yang batalnya ialah pahalanya sahaja. Jadi kalau dia murtad tu, semua pahala amalan sebelum daripada dia murtad semuanya batal, pahala dia lah, tapi amalannya tak batal. Bezanya ialah bila dia murtad, kemudian dia taubat, segala amalan dia dalam murtad tu sahaja yang dia perlu qada semula. Yang sebelum dia murtad tu tak perlu qada, sebab amalan sebelum murtad tu sah kan. Tapi sepanjang dia murtad tu semuanya batil dan batal dan perlu diqada, kan. Puasa, solat, zakat semua perlu diqada sepanjang dia murtad. Wa a'udzubillah min zalik. Kama nassa alaihi asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, seperti mana yang dipetik daripada perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, begitu. Al-qawlu fi baqiyati mubtilatis salah, perbahasan tentang baki ataupun perkara yang lain yang membatalkan solat. Wa min mubtilatis salati, antara perkara yang boleh membatalkan solat lagi ialah tatwilur ruknil qasir amdan, memperpanjangkan rukun pendek dengan sengaja. Apa dia rukun pendek itu? Wa huwa al-i'tidal wal julus baina sajdataini, iaitulah i'tidal, berdiri selepas rukuk. Itu i'tidal lah, rukun pendek tu. Rukun pendek dia rukun tapi pendek. Wal julus baina sajdataini, dan duduk antara dua sujud dengan sengaja lah, dengan sengaja. Tapi jika ada bersebab, contoh untuk doa kunut, menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masa i'tidal tu panjang lah. Begitu juga dengan kunut solat witir bulan Ramadan, jadi panjang lah. Maka itu tidaklah batal, sebab dia warid daripada sunnah. Tapi kalau saja dia memperpanjangkan i'tidal dan duduk antara dua sujud, batal.
Tapi kalau dia terlupa, contohnya dia sangka dia dah duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal, dia baca tahiyat, padahal dia baru sujud satu kali kan. Dah nak habis tahiyat tu baru dia teringat, aku baru sujud satu kali. Berarti duduknya tu bukan duduk tahiyat, duduk antara dua sujud. Jadi panjanglah duduk antara dua sujud tu. Dalam keadaan lupa, lupa tak batal lah. Lupa kan tak batal. Kalau sengaja baru batal. Li'annahuma ghairu maqsudaini kama fil minhaj. Kerana i'tidal dan duduk antara dua sujud tadi tu bukanlah rukun fi'li yang utama. Ghairu maqsudaini. Dia rukun fi'li tapi bukan yang utama sehingga perlu dipanjang-panjangkan, hingga boleh dipanjang-panjangkan. Dia hanya perlu tamakninah saja untuk memisahkan antara dua rukun fi'li kan. Seperti dalam kitab Minhaj, wa huwa al-mu'tamad, itulah kata putus dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh panjang, kalau panjang batal. Yang kedua, perkara yang membatalkan solat lagi ialah takhalluful makmum an imamihi. Makmum dia tertinggal daripada imamnya birukunaini fi'liyaini amdan, dengan dua rukun fi'li yang sengaja, dengan sengaja. Contohnya imam dah sujud dah, makmum berdiri lagi. Jadi imam telah sujud tu, berarti makmum tertinggal rukuk bersama imam dan i'tidal bersama imam, dah dua. Tapi imam bila dia tengah rukuk, dia belum sempurnakan rukun yang ketiga, maka dia baru, makmum baru tertinggal dua rukun sahaja, belum masuk rukun yang ketiga, belum dikira lagi rukun ketiga, kerana imam memang tengah sujud tapi belum bangkit. Dah bangkit berarti sempurna rukun ketiga, maka makmum tertinggal tiga rukun, batal lah makmum tu. Solat makmum batal. Kalau imam masih lagi sujud, belum dah batal lagi. Wa kadza taqaddamahu bihima alaihi amdan bighairi uzrin. Begitu juga kalau makmum itu mendahului imam dengan dua rukun, bihima dengan dua rukun itu tadi, dengan sengaja tanpa uzur. Contohnya jamaah ramai, jadi makmum tu semayang solat belakang dinding, jadi dia dengar imam tu takbir, Allahu Akbar, terutama masa sujud lah kan. Jadi dia ingat tu suara imam lah takbir, rupanya suara orang masbuk, ataupun orang daripada jauh sana ke mana-mana tah. Dia sangka imam dah bergerak, jadi dia pun bergerak kan. Contohnya sujud, dia bangkit sujud, lepas tu tengok orang semua sujud lagi, dia pun sujud semula kan. Berarti dia dah dua kali sujud lah, imam baru satu kali sujud, contoh kan. Jadi makmum tu dah mendahului imamnya, tak batal lah, sebab dia tak tahu kan, dia bukan sengaja. Tapi sujud makmum tu dah dua kali lah. Tadi dia dah duduk sekali kan, lepas tu sujud sekali lagi, dah dua kali. Makmum baru sekali sujud, tak batal. Tapi dia kena tunggulah imam tu, sebab dia dah tahu imam tu belum bangkit daripada sujud. Dia kena tunggu imam tu di dalam sujudnya, dia kena sujud lama sikit untuk menunggu imam. Tak batal lah. Biasa berlaku pada sujud, kadang dia juga pada rukuk kan. Dia semayang jauh daripada imam atau sebalik dinding ataupun di belakang sana tu, dia dengar suara-suara, dia ingat suara imam, rupanya orang kan bertakbir. Jadi dia sama ada dia rukuk ke dia sujud ke, tiba-tiba rupanya imam belum lagi, kan. Kalau dia tak sengaja, tak batal. Wabtila'u nukhamatin nazalat min ra'sihi, dan antara perkara yang membatalkan solat ialah yang ketiga ni, menelan nukhamah dahak, kahak, yang turun daripada kepala dia. Kalau dia penyakit apa tu, sesema kan, banyak dahak, turunlah daripada kepala. Sesema banyak kat kepala, turun daripada kepala, turun ke mulut.
Jadi dia telan. In amkanahu majjaha walam yaf'al. Kalau dia mampu untuk buang dahak yang dekat dalam mulut, tapi dia tak nak buang, batal. Tapi kalau dia terpaksa berkahak, itu tidak perlulah buang. Sebab dia tak boleh nak buang kecuali dengan berkahak, maka itu tak perlu buang. Nanti kalau berkahak pula, batal solatnya sebab mengeluarkan suara yang bukan daripada suara dalam solat. Tapi kalau dia dah dalam mulut, dia boleh je buang dengan dia punya ni lengan baju ataupun dengan baju dia, dia buang dekat baju dia. Janganlah dia ludah kat depan, makruh aja. Ataupun dia nak ludah ke tepi kiri. Ludah tepi kiri. Tapi kalau dalam masjid janganlah ludah kan, ludah dekat baju nanti basahlah baju kena ludah kan, kahak banyak sebab sesama kan. Tak apalah basah baju, solat sah. Daripada ditelan, solat batal, jadi sia-sia. Taib. Tatimmatun yukrahu al-iltifat fi salati biwajhihi yumnatan aw yusratan. Pelengkap perkara makruh perkara makruh dalam solat pula. Jadi kita akan sambung pada terbitan akan datang. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.